Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pelajar tingkatan 6, walau di mana saja anda berada, bertemu kembali bersama saya Cikgu Asmah dari Sekolah Mendengar Skuda ya. Kita teruskan ulang kaji bab 4 iaitu pembuatan keputusan bahagian 2B ya, sebab kita masih lagi membincangkan alat membuat keputusan kuantitatif ya, iaitu bahagian 2A cikgu telah terangkan tentang statistik deskriptif, tapi bahagian 2B cikgu akan terangkan tentang pokok keputusan ya, iaitu alat membuat keputusan kuantitatif yang kedua. Jom mari kita teruskan. Okey, apa itu pokok keputusan ya? Okey. Jadi ia merupakan satu model grafik yang menunjukkan struktur tindakan tertentu ya. Jadi dia kena grafik, maksudnya dia berbentuk rajah ya. Kena lukis ya. Okey. Jadi satu model grafik yang mengandungi titik keputusan, kebarangkalian dan hasil yang mungkin diperolehi ya. Jadi ada beberapa alternatif yang disenaraikan dan lihat apakah jangkaan pulangan keuangan yang diperolehi ya. Jadi ia menunjukkan menunjukkan pembentukan alternatif yang dapat membantu membuat keputusan ya. Mungkin ada 2 atau 3 alternatif yang nak dikenal pasti yang mana yang lebih mendatangkan pulangan yang lebih tinggi ya untuk dipilih untuk dijalankan ya. Jadi keputusan dibuat pembinaan alternatif yang memberi jangkaan pulangan keuangan yang paling tinggi yang akan dipilih, ataupun kalau kerugian yang paling rendah ya yang akan dipilih ya. Okey, jadi daripada alternatif itu dihitung ya berapa nilainya dan apa kebarangkaliannya, digambarkan dalam bentuk gambar rajah ya. Jadi anda ingat ada alternatif, ada kebarangkalian, anda kena kira jangkaan pulangan keuangan dan barulah keputusan boleh dibuat ya berdasarkan pokok keputusan ya. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey. Okey, jadi cikgu berikan satu contoh di sini supaya anda boleh mengira ya, mengilustrasikan penghitungan atau pengiraan. Okey, kedai ABY bercadang untuk menjual pelitup muka atau cecair pencuci tangan di musim PKP ya. Perintah Kawalan Pergerakan ya akibat daripada jangkitan COVID-19 ya. Jadi ini datanya, jadi alternatifnya ada 2. Sama ada nak menjual pelitup muka ataupun cecair pencuci tangan ya, dengan keadaan permintaan tinggi dan permintaan rendah ya. Untuk permintaan tinggi kebarangkaliannya adalah 0.6, untuk permintaan rendah adalah 0.4 ya. Jadi macam mana? Apakah idea utama yang anda nak kenal pasti di sini ya? Jadi anda kena darabkan permintaan tinggi untuk pelitup muka dengan permintaan tinggi dan juga untuk permintaan rendah dengan kebarangkalian masing-masing. Ya, kemudian totalkan ataupun campurkan ya. Berapakah pulangan jangkaan pulangan keuangan yang diperolehi jika anda memilih untuk menjual pelitup muka dan juga begitu juga dengan cair pencuci tangan ya. Jom kita semak ya. Adakah betul atau salah idea anda? Okey, jadi anda lihat tanda 4 segi. Tanda 4 segi itu adalah not tindakan ya. Anda tidak boleh suka hati melukis bulatan, tidak boleh ya. Jadi anda bermula dengan 4 segi ya, bentuk 4 segi yang dinamakan not tindakan yang berada di sebelah kiri anda. Kalau anda ingat lagi pokok keputusan, rajah tulang ikan dia bermula daripada kepala, iaitu masalah dia, apa dia? Di sebelah kanan. Anda lukis kepala dan juga ada tulang-tulangnya ke kiri. Tapi untuk pokok keputusan, anda lukis daripada sebelah kiri anda, not tindakan. Kemudian anda ada not keadaan ataupun not alternatif. Okey, ada 2 di sini cikgu berikan contoh tadi dalam jadual tersebut, iaitu sama ada nak menjual topeng muka atau pelitup muka ataupun anda nak menjual cecair pencuci tangan ya. Jadi nilainya daripada dalam jadual tadi 10,000 RM untuk kebarangkalian 0.6 untuk permintaan tinggi.
Untuk permintaan rendah 0.4 darab dengan negatif 2000 RM2000. Begitu juga dengan cecair pencuci tangan ya, permintaan tinggi 0.6 darab RM8000 dan untuk permintaan rendah 0.4 darab negatif 4000 ya. Jadi anda darabkan ya dan jumlahkan. Di sini 0.6 darab 10,000 berapa? Ya, anda boleh membuat pengiraan di bawah gambar raja. Jadi ini adalah raja ya. Ada not tindakan dan not alternatif ini ataupun not keadaannya, dua keadaan yang mungkin anda nak pilih salah satu yang mana memberi pulangan yang tinggi ya. Okey, itu rajanya. Cikgu teruskan. Okey. Jadi tadi anda dah harap dan campurkan ya. Jadi anda dapat total atau jumlah jangkaan pulangan kewangan untuk pelitup muka adalah sebanyak RM5,200. Okey. Dan untuk cecair pencuci tangan anda dapat RM3,200 ya. Jadi perhatikan di sini betul-betul anda lihat kebarangkalian didarab dengan jumlah jualan dan dicampurkan dalam untuk dua keadaan iaitu permintaan tinggi dan permintaan rendah. Boleh ya yang faham di sini 0.6 darab 10,000 campur 0.4 darab negatif 2,000 ya. Dan anda dapat total terjumlah 5,200. Itu juga di sebelah bawah ya. Jadi anda dapat dua jangkaan pulangan kewangan, dua nilai yang berbeza. Mana yang lebih tinggi? Okey. Yang lebih tinggi jelas bahawa jika syarikat ABY ini nak menjual pelitup muka, dia akan dapat jangkaan pulangan kewangan 5,200. Jadi, syarikat ini akan membuat keputusan untuk menjual pelitup muka sebab apa? Sebab jangkaan pulangan kewangan dia lebih tinggi ya. Cikgu dah merahkan di sini. Kedai ABY mengambil keputusan untuk menjual pelitup muka atau topeng muka kerana jumlah jangkaan pulangan kewangannya lebih tinggi, iaitu 5,200 berbanding pilihan menjual cecair pencuci tangan hanya RM3,200. Jadi, apa yang penting anda tahu adalah anda kena pastikan cara melukis betul dan anda kena perhatikan nilai yang betul untuk didarabkan dengan kebarangkalian yang sepatutnya. Boleh ya? Boleh? Boleh. Okey, cikgu teruskan. Okey. Jika diberi jumlah kos dalam soalan, maksudnya dalam kes contoh cikgu ni, cikgu tak bagi kos ya, berapa kos yang perlu dibelanjakan oleh kedai atau syarikat itu untuk menjual barang tersebut ya. Bila anda nak menjual suatu barang mesti ada kos kan ya. Tapi kalau dalam soalan diberi kos ya, maka anda kena tolakkan ya. 5,200 ni kena tolakkan. Berapa kos untuk jika anda nak jual pelitup muka. Okey, begitu juga dengan jika anda nak jual cecair pencuci tangan ni, berapa kos yang diperlukan ya. Jadi kena tolak sebelum buat keputusan. Jadi perhatikan betul-betul ya. Dalam soalan tu di bawah ni biasa diletakkan kos tu diletakkan dalam soalan jika adalah. Kalau tak ada, anda boleh terus buat keputusan selepas membuat pengiraan jumlah jangkaan pulangan kewangan bagi alternatif masing-masing. Boleh ya? Okey, jelas? Jika kita menggunakan pokok keputusan sebagai alat keputusan kuantitatif, kelebihannya adalah keputusan cepat dibuat. Jadi anda ada anggaran, angka-angka anda darab dan anda boleh lihat ya, mana yang anda nak jalankan. Alternatif mana yang anda nak pilih ya. Okey. Dia berbentuk objektif iaitu memudahkan proses analisis dan membuat perbandingan. Jadi ada dua alternatif, mana lebih tinggi, itu yang dijalankan ya. Berbanding dengan yang satu lagi lebih rendah, je menyimakkan kos. Maksudnya dalam masa yang singkat anda boleh tetapkan seorang pekerja untuk melaksanakan tugas tersebut dan keputusan boleh dibuat ya. Okey. Tetapi kelemahannya adalah dia sesuai untuk penyelesaian jangka pendek. Jadi untuk masa tu saja. Mungkin masa akan datang nilai jangkaan kewangannya tak samalah. Jadi keputusan mungkin akan berubah. Okey.
Tidak boleh digunakan untuk buat keputusan baru. Maksudnya kalau akan datang, tidak boleh diguna pakai masa tu sahaja. Okey, tiada program tertentu untuk mengatasi masalah baharu. Jadi maksudnya kalau ada akan datang, maksudnya dia tak boleh digunakan. Dia hanya boleh digunakan pada jangka masa pendek, jangka masa tertentu sahaja. Okey, jelas ya? Okey, di sini cikgu sertakan latihan ini. Anda boleh cuba dan boleh buat. Terlindung sikit di situ pelajar ya. Okey, soalan nombor 3 tu iaitu silapan situ sisian piawai ya. Okey, kemudian terangkan maklumat yang perlu ada dalam menyediakan analisis pokok keputusan. Okey, tak apa. Jadi maksudnya untuk buat latihan ni anda boleh rujuk penerangan cikgu di bahagian 2A dan juga 2B. Okey? Cubalah tak cuba tak tahu cuba anda baru tahu. Okey? Okey, jadi cikgu ada telah buat bahagian yang ketiga iaitu alat keputusan kualitatif untuk analisis tulang ikan ya. Jadi untuk ulang kaji bab 4 ni cikgu telah sediakan 6 video. Yang pertama proses dan definisi, yang kedua tadi 2A alat keputusan kuantitatif statistik deskriptif, yang kedua B pokok keputusan, yang ketiga cikgu ada analisis tulang ikan, yang keempat cikgu ada alat keputusan kualitatif selain daripada yang sumbang saran, kumpulan fokus semua tu ya. Dan yang terakhir cikgu ada faktor-faktor memberi pembuatan keputusan. Jadi semuanya ada 6 video. Jadi jangan lupa tonton, like dan subscribe. Jumpa lagi dalam ulang kaji bab yang lain ya. Sekian, terima kasih.